Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah bengkel secara dalam talian. Kali ini saya akan berkongsi bagaimana untuk kita menggunakan kemudahan portal Delima Kementerian Pendidikan, khasnya menggunakan Google Classroom. Jadi insyaAllah untuk 2021 ni, untuk RPH kita akan menggunakan kemudahan Google Classroom sebagai salah satu cara kita untuk membina dan juga menghantar RPH. Kaedah yang sama je kita guna, cuma kali ini kita ubah, kita menggunakan platform Delima. Cara buat RPH masih lagi kita kekalkan cara lama. Jadi untuk RPH ni kita ada dua cara lah. Pertama, menggunakan aplikasi yang sedia ada seperti Microsoft Word. Yang kedua, kita gunakan terus dalam Google Classroom. Jadi saya akan tunjukkanlah bagaimana untuk kita menggunakan kaedah pertama, iaitu kaedah Microsoft Word yang telah kita buat, dan bagaimana untuk upload, untuk menghantar kepada pemeriksa kita lah. Jadi kita mulakan dengan menyediakan bahan dulu. Okey, untuk menyediakan bahan, kita anggap kita sudah buatlah RPH kita untuk minggu berkenaan, iaitu minggu pertama pada hari Rabu. Lepas tu kita bila dah siap dah untuk seminggu, untuk minggu itu kita contohnya dah siap untuk seminggu, satu file. Kita dah save dah nama file ni. Kita save file, save. Kita boleh save sebagai dalam bentuk format Word document sendiri. Kita namakan dia, kita standardkan dia supaya mudah untuk kita upload nanti. Minggu 01, lepas tu masukkan tarikh 20 hingga 21 Januari 2021. Kita masukkan tarikh supaya dia selaraslah dengan format yang kita tetapkan dalam Google Classroom nanti. Dan pastikanlah di mana kita simpan. Sebaiknya kita buatlah satu folder baru khas untuk tahun ni, iaitu RPH 2021. Kita simpan. Ini ialah untuk rujukan. Tapi untuk kita menghantar upload ke Classroom, untuk menghantar RPH kita boleh gunalah format Word sendiri, ataupun kita convert ke format PDF. Kalau kita gunakan format PDF, apa yang kita buat ni seperti peta, apa semua ni, dia tidak berterabur lah. Word ni biasanya dia akan berterabur sikit apabila dia pergi ke format HTML dipanggil, iaitu kita buka secara dalam talian. Jadi boleh kita save as. Sekali lagi, kali ni nama yang sama juga kita guna. Kita pergi kepada PDF, save as sebagai PDF. Semua komputer operasi yang baru, aplikasi yang baru ni, boleh kata ada semualah. Dia akan jadi format PDF. Kita pun simpan. Biasa dia akan preview. Kalau tak ada preview setengah tu, dia setting tanpa preview lah. Maknanya sudah ada dah rancangan pengairan. Kita tutup saja. Selesai lah untuk minggu tu RPH kita. Jadi kita boleh mula upload untuk menghantar. Cara dia, kita buka e-Delima, e-portal Delima KPM, cari Google Classroom. Google Classroom. Katakanlah buka portal e-Delima, tidak ada ni Google e-Classroom. Cikgu terus type saja di alamat ni
Type saja classroom.google.com. Sama saja, classroom.google.com. Okey, klik di sini. Biasa kalau kita pernah buka komputer kita akan automatik lah buka file tu, tapi kita kena tengok pastikan betul tak email yang kita guna di sebelah kanan sana. Sebab apa? Kadang-kadang dia buka Gmail, kita tak naklah Gmail, sebab kalau Gmail dia tidak akan link kepada RPH kita ni, RPH. Jadi tengok betul-betul di sini. Kalau tidak, tukar, ambil yang MOE punya. Kalau ini yang Gmail kita yang biasa, kita ambil MOE. Macam saya ni, saya akan ambil salah seorang cikgu lah. Ini contoh ni saya akan ambil Fazlini. Sebab saya guna akaun saya tak boleh, sebab saya sebagai pentadbir, orang yang menanda RPH. Saya akan pinjam yang Fazlini contoh. Okey, kalau cikgu masuklah ID dan juga password seperti yang telah ditetapkan lah. Okey, Fazlini sudah masuk. Okey, password dia, kejap saya cari dia punya password. Satu dua. Okey, untuk makluman, Google Classroom ni kita boleh juga install dalam telefon kita lah. Cari dalam Google Play ada. Okey, bila dah keluar dah kita punya account, pastikanlah kita ada masa tu cuba setting lah gambar kita supaya senang. Jadi di sebelah kiri ni ada satu Classroom. Untuk makluman, kita panggil dia Classroom sebab ini walaupun dia ni adalah RPH kita, tapi sebab sistem sudah tetapkan begitu, kita cuma manipulasi saja sistem, kita jadikan dia ERPH. Selepas ni dia mungkin akan ada banyak ni, seperti mesuara, bengkel, kita akan kongsi sini lah. Tapi fokus kita adalah ERPH ni. Klik pada ERPH, lepas tu akan keluarlah dia punya paparan. Yang senarai yang bawah ni, ini ialah chatting kita, dia dipanggil stream. Ini kita boleh lah kalau nak berhubung sama sendiri, nak baca maklumat. Di sini people ni untuk kita lepas ni, kalau kita ada kelas kita sendiri, contohnya kelas 2 awareness, kita akan create di sinilah. Tapi untuk RPH ni kita tengok di sini saja, kelas word. Sebab sekarang ni cikgu-cikgu dia akan jadi murid, dia akan jadi murid di dalam kelas ERPH. Okey, abaikan. Okey, di sinilah akan ada senarai nanti. Contohnya Januari, setakat ni admin telah masuk 2 saja dulu. Tempat folder yang perlu kita upload kita punya RPH yang telah siap tadi. Dan kena perhati selalu di sebelah kiri ni ada due date. Contohnya untuk minggu pertama tidak ditetapkan due date. Minggu kedua due date dia contohnya Januari 30. Maknanya mesti dihantar sebelum. Kalau sebelum 3 cikgu belum lagi upload, kena hubungi admin dah. Okey, jadi untuk contohnya untuk minggu pertama ni sudah selesai. Cikgu klik saja minggu pertama. Okey, view assignment. Assignment cikgu tu yang cikgu buat tadi lah, RPS tadi. Okey, setakat ni ada 2 ni hanya tegur saja ni. Okey, kita klik pergi kepada add or create. Kita akan tambah. Add create file to your classroom. Now kita akan letakkan file kita dalam minggu pertama tadi. Di sini dia ada
senarai. Pertama, jika fail kerja kita tadi duduk dalam Google Drive atau link website. Okey, kalau kita nak kongsi lah file, di sinilah file hasil kerja cikgu tadi mana cikgu simpan. Selepas ni kita akan tengok macam mana cara nak buat RPS direct dalam Classroom ni. Tapi kita ambil yang file ni sebab dah siap dah. Klik file. Okey, tunggu proses. Pastikan berada dalam tab upload. Browse. Okey, browse, cari di mana hasil kerja kita tadi kita buat, di mana kita simpan, dalam folder apa tadi. Contohnya kita folder RPS 2021. Okey, cari dulu. Okey, ini dia. Ada dua, satu format Word, satu format PDF. Boleh dua-dua ni, tapi sangat-sangat direkomendkan ialah PDF lah. Yang ini pun boleh, tapi cuma PDF ni kita nak ubah tak boleh lah. Kalau Word ni lain kali boleh ubah. Okey, kita dah dapat, kita terus pada open. Okey, tunggu proses di sini. Proses di sini bila dah selesai, okey, dia akan kembalilah ke paparan mula-mula tadi. Okey, sudah ada dah. Turn in. Dah. Kita turn in dia. Proses dia adalah turn in. Selagi kita tidak klik turn in, RPS kita tu tak masuk kepada pentadbir. Dah. Jadi kena turn in je. Okey, one attachment be submit to minggu pertama, minggu 1 21 Januari, minggu pertama. Okey, turn in. Proses ni lah kalau kita terlupa, tak sampai, kita ingat dah hantar tapi belum sampai. Okey, lepas tu semua dah ada dah sudah sesalah tugasan kita sebab sudah di turn in, sudah pun dihantar masuk. Lain kali kalau kita nak ubah, kita masih boleh ubah lagi, unsubmit. Katakanlah cikgu dah hantar lah hari contohnya minggu kedua tu, hari Selasa tu, cikgu dah hantar contoh, tapi nak ubah boleh unsubmit. Sekarang ni dah selesai dah. Kalau nak pesan apa pun, nak mesej apa-apa kepada pentadbir, type saja sini private. Kalau tidak tak payah, tak perlu. Okey, selesai. Cuma kita tunggu saja. Apabila RPS kita sudah ditanda oleh pentadbir, mungkin ada komen, kita tengoklah, akan keluar dalam Classroom kita nanti. Okey, selesai bahagian itu. Jadi selepas ini kita tengok, saya akan tunjuk pula bagaimana untuk terus type dalam Google Classroom kita. Okey, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita terus menaip RPS kita dalam Google Classroom tanpa perlu kita melalui step Microsoft Word, Save As, PDF, Upload. Kali ini kita akan terus type di Google Docs. Okey, kita buka akaun Google Classroom kita. Pastikan menggunakan ID MOE dan cek adakah ID yang masuk itu MOE. Contohnya di sinilah, kalau betul, contohnya bukan google.mail lah. Okey, kita pastikan akaun kita. Saya akan buka akaun guru lah, iaitu senarai dalam untuk diselia lah penulisan RPS dia. Contohnya saya ambil yang Fazli ni. Apabila akaun sudah terbuka, seperti tadilah ada folder, iaitu folder untuk kelas ERPS. Klik. Jika minggu tu kita sudah hantar, akan ada satu file kita sendirilah. Yang ini kita pergi ke classwork. Jangan lupa classwork. Okey, klik pada minggu berkenaan, iaitu minggu yang kita nak hantar RPS atau nak buat RPS. View assignment. Okey,
add or create. Yang tadi dah ada dah, yang dibuat upload contoh tadi lah, dia masih ada sini sebab belum di turn in. Okey, add or create. Tadi Google Drive, link, file, kalau dia dah siap, kita nak ambil doc. Okey, klik doc. Kita akan dibuka dengan doc dalam Google lah, iaitu semacam Microsoft Word tapi secara dalam talian. Okey, dia sama juga fungsi Microsoft Word, cuma dia adalah kekurangan dia tu tak seperti Microsoft Word, tapi secara basicnya, asasnya sama saja. Kita pun mulakanlah menulis RPH kita. Contohnya kita mulakan dengan tajuk RPH minggu pertama, iaitu 20 hingga 21 Januari 2021. Kita pastikan kita buat standard lah. Contohnya semua huruf besar, seperti apa dalam format Google Classroom lah. Minggu pertama Januari 2021. Okey. Kalau kita nak nama kita dulu pun boleh, pastikan nama kita di atas pun boleh, bergantung kepada sesuatu kita lah. Yang penting format mesti sama, jangan lari daripada format yang telah ditetapkan lah. Okey, kita nak masukkan table boleh, nak type direct pun boleh. Kalau table ni dia nampak kemas sikit, tapi kalau nak buat direct pun tak ada masalah. Contohnya kita nak masukkan table, insert table 3 ke bawah, kan contohnya 5. Okey, kita pun masuklah. Ini kita edit lah, macam kita edit kita edit Microsoft Word kita. Sama saja, kita masukkan contohnya tarikh. Dah sekali hari lah. Okey. Di sini mungkin kita nak masukkan masa, bila, masa apa, subjek apa, bergantung kepada keperluan kita lah, dan juga kelas. Di sini dia sama juga dengan Microsoft Word yang kita guna. Kita boleh mergekan dia, kita boleh pecahkan dua, insert column left, maka dia masuk sini lah. Okey, ataupun column right. Okey, sebelah saya buat column right, insert column right. Okey, sini mungkin kita nak masukkan kelas. Okey, kelas apa? Okey, tarikh ke bawah, masa, contohnya 8.7.45 hingga 8.45. Subjek apa? Okey, subjek sejarah contoh. Kelas 6 Jupiter. Okey. Di sini masukkan tema lah, tarikh. Tarikh kita apa, bila? Tarikh 20/1/2021. Okey, masa sini dah, mungkin dia ni kita boleh gabung lah. Contohnya kalau kita perlu gabung. Okey, bidang ataupun tema. Okey, di sini mungkin kita nak satu petak saja, kita klik semua sekali, highlight, klik kanan, merge cells. Okey, dia akan jadi satu lah. Kita pun type lah tanpa tema, contohnya ternakan dan pertanian contoh. Okey, tema apa dia, seterusnya tajuk ke bawah, kemahiran. Sama, kita highlightkan semua, klik kanan, merge, highlight semua, klik kanan, merge. Okey, tajuk kambing contoh.
tak sebelah tajuk sejarah, tak apa contoh. Okey, kemahiran dia 3.2. Nak tulis boleh, nak tinggal pun boleh. Okey, tambah. Okey, kita letak saja di hujung. Contoh saya tunjuk cara nak tambah kolom. Berada di cursor, berada di klik butang tab pada keyboard, automatik dia tambah lah. Kemahiran, standard kandungan, SK ke, standard kandungan ke, bergantung kepada kita lah apa dia nak tulis. Standard kandungan 3.2.4 contoh. Okey, nak type pun boleh, nak tinggal kosong pun boleh. Okey, tab dia akan tambah kolom. Okey, buatlah sampailah kita dapat semua sekali, dah selesai lah. Okey, sambung, lepas tu buat minggu seterusnya pula. Okey, hari apa, untuk 20, untuk besok pula contoh. Okey, kita Ctrl C, kita buat bawah ni untuk hari kedua lah. Okey, contohnya 21 hari bulan. Okey, subjek lain dah, subjek sains, kelas sama, masa sama. Okey, tajuk tumbuhan. Okey, tema dia tumbuhan, tajuk fotosintesis contoh lah. Okey, kemahiran apa semua sekali, aktiviti, objek semua. Okey, dah selesai contoh. Bila dah selesai, terus pergi kepada turn in. Turn in ya, jangan share lain pula fungsi dia. Turn in. Okey, klik turn in. Okey, bila klik turn in, RPS yang kita telah buat tadi akan dihantarlah kepada admin atau pentadbir. Okey, ini dah ada dah. Ini contoh dah ada, dah sedia ada. Okey, ni contoh tadi lah. Okey, turn in, jangan lupa turn in. Okey, dah masuk lah. Turn in maknanya sudah dihantar lah. Kalau nak batalkan, klik unsubmit. Dia akan tarik balik lah. Kan dia sudah hantar. Bila dah keluar je tanda turn in ni, maknanya RPS kita sudah dihantar. Tunggu saja, admin atau pentadbir akan memberi ulasan atau komen. Jadi selesailah tugas kita untuk minggu tu. Okey, lepas ni saya akan tunjuk macam mana admin atau pentadbir memeriksa RPS kita. Sekian, kita jumpa lagi. Okey, cikgu-cikgu, kali ni saya akan tunjukkanlah bagaimana proses membuat semakan hasil RPS yang telah cikgu hantarlah untuk disemak. Jadi saya akan buka folder ataupun kelas RPS 2021 dan classwork. Di sini akan keluarlah, di dashboard saya ni akan keluar satu turned in, maknanya seorang sudah hantar. Daripada yang ada dalam ni 70 lagi yang belum hantar lah. Okey, jadi saya akan cek, bukalah siapa yang hantar. Dia akan keluar di sini senarai ni. Senarai banyak ni, kalau 70. Jadi sebagai admin ataupun pihak yang membuat semakan, saya akan buka satu-satu lah. Okey, saya akan buka RPS cikgu yang pertama. Paparan akan tunjuklah RPS berkenaan. Kalau Word, dalam Word, PDF ataupun dalam format direct, cikgu gunakan Google Docs tadi, akan keluarlah proses dia. Kalau banyak-banyak lah setiap muka surat, bergantung kepada reka letak cikgu lah. Jadi bila dah dapat ni, saya akan semak. Saya akan private comment lah untuk standard semakan, ataupun saya ambil sini pun boleh, sini pun boleh. Okey, contohnya kalau saya semak sini, saya akan highlight, letak di mana-mana lah. Saya akan type lah apa dia ulasan dia. Jadi saya akan type di sini, iaitu disemak pada 21/1/2021. Okey, nota, sila masukkan impak. Ini contoh. Lepas tu saya post.
Okey, bila klik post kan, maknanya ulasan saya sudah dihantar kepada cikgu, dan saya klik return sekali lagi lah untuk kembalikan ulasan kepada cikgu. Okey, something wrong. Okey, dismiss. Okey, sekarang ni student will not notified can be check any grade you have left. Grade ada tadi kan. Okey, return work to student. Sekarang ulasan saya sudah dihantarlah kepada cikgu. Cikgu boleh buka, boleh tengok. Maknanya proses selesai. Jadi kalau kita tengok sistem dia lebih mudah, lebih cepat, lebih laju, dan insya-Allah jika kita dapat mengurangkan bebanan tugas segini, kita boleh fokus kepada tugas-tugas lain lagi. Jadi itu sajalah untuk tutorial. Jika cikgu ada apa-apa usul, ada pertanyaan, bolehlah PM dalam WhatsApp atau gunakan kita berhubung menggunakan Google Classroom tadi, iaitu dalam stream ni. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.